sangat minat dengan passion saya memang engineering, dan saya memang bercadang kalau boleh saya nak ada satu bisnes engineering. Akhirnya tercapai. Capai tak? Capai. Sebab kita nak kan. Tapi kawan-kawan, saya cakap tadi, apa kadang-kadang yang kita suka tak baik pun untuk kita. Kenapa tak baik? Kadang-kadang kan sampai kita tahap kan, kita rasa ini ke hidup yang aku nak. Betul tak? So 2020 saya decide, saya cakap sebab masa tu saya dah mula kena satu penyakit anxiety kan, anxiety murung sebab terlalu stres. Tahu siapa yang kerja dalam projek dekat site memang tahu benda ni. Kita sangat stres dalam site kan. Saya kena anxiety tahun 2020, masa tu isteri saya mengandung anak yang keempat. Dan masa itulah saya kena buat keputusan. Keputusan apa? Sebab saya fikir, saya terduduk satu malam, saya tengah tengok TV lah. Ada mak saya umur dah 80 tahun kawan-kawan. Masih hidup lagi, alhamdulillah sihat lagi. Duduk kat depan saya fikir, sampai bila aku nak jadi macam ni? Kan, saya ada kat rumah lebih kurang 4 hari sebulan. Kan, 4 hari sebulan. Best tak? Anak saya pun saya tak tahu macam mana dia membesar. Saya tahu saya balik saya jumpa diorang, dan saya akan balik kerja, saya akan fokus pada kerja saya. Nak check up call hari-hari pun tak. Nampak tak? Suka kerja kan? Bos suka tak orang macam ni? Suka. Suka lah sayang. Kan? Tapi sebenarnya kita tanpa sedar, kita sedang dikerjakan. Betul tak? Kita rasa kita kerja, kita workaholic, kita bagus kan. Tapi satu sebab, mungkin dengan satu kesalahan, kebaikan kita 10 tahun, 20 tahun akan lenyap begitu je. Betul tak? Betul. Jadi 15 tahun saya berjuang untuk ke arah matlamat dan impian saya. Akhirnya saya ubah saya punya persepsi tentang hidup. Saya kena ada satu perjalanan hidup yang lebih baik. Maknanya saya kena tukar haluan. So 2020 saya nampak Amway. Sebenarnya 2015 wife saya dah buat dah. Tapi saya tak minat untuk tengok bisnes ni. Bagi saya ini bisnes makcik-makcik. Bagi saya bisnes ni mengkayakan orang atas. Bagi saya ini bukan bidang saya yang saya minat. Betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang apa yang kita tak suka baik untuk kita. 2020 saya decide, saya cakap dengan isteri saya, masa tu COVID 18 hari bulan 3, saya ingat lagi. Saya cakap dengan dia, saya rasa saya kena berhenti dengan apa yang saya buat sekarang. Saya kena buat sesuatu yang baru untuk saya dapat kehidupan yang lebih tenang, lebih sihat, dan saya boleh panjang umur. Saya nak tengok anak saya berkahwin, ada cucu. Betul tak? Nak tak macam tu? So saya kena ubah cepat-cepat. Isteri cakap okey. Saya cakap, apa saya nak buat? Dia kata, jomlah kita fokus Amway. Amway kan. Okey lah, kita cuba. Saya cakap dengan dia, kita bagi saya masa 6 bulan untuk betul-betul tengok, dan kita cuba fokus 6 bulan. Boleh tak kita simpan 30,000 sebulan? Itu plan saya. 30,000 sebulan. 30,000 6 bulan. Boleh tak kita simpan 3,000 dalam masa 6 bulan? Dia kata, insya-Allah boleh. Dia memang optimis lah. Dia sangat optimis dan dia memang yakin je apa dia cakap. Kan? Perempuan. Okey. So, bila macam tu, okeylah buat 6 bulan. Akhirnya kawan-kawan, kami tak berjaya simpan 30,000. Tak berjaya? Tak berjaya. Tapi kami berjaya simpan 100,000 dalam masa 6 bulan. Best tak? Sebenarnya, kadang-kadang kan, kita melihat sesuatu perkara kecil tanpa kita menilai lebih dalam lagi. Jadi kawan-kawan yang datang first time hari ni, jangan tengok Amway, sebab jangan, kita tak faham dengan sesuatu, jangan nilai dulu. Kita kena faham dulu. Okey? Boleh? Boleh bagi peluang saya untuk share dengan kawan-kawan? Boleh. So hari ini anda semua berada di dalam Studio FC. Selamat datang ke dalam Studio FC. Ini kita punya tempat lah. Jadi kawan-kawan, sebenarnya bila kita dengar pasal Amway, apa persepsi kita? Apa persepsi? Mentor selalu tanya, kalau kita dengar perkataan kucing, apa yang kita fikir? Comel. Lagi? Lagi apa? Kalau adik tu cakap ada bulu. Lagi? Lagi apa? Kalau kita dengar perkataan tentang kereta apa? Apa yang kita fikir? Mercedes, laju, mewah kan? Kalau kita dengar pasal Amway? Jual barang. Lagi? Cari orang, barang mahal. Lagi apa? Macam-macam lah kan. Sebab tu masa saya Amway datang pada diri saya 2015, wife saya tanya wife saya, awak ni nak buat apa lagi? Dalam masa tu kami hutang. Sebenarnya kawan-kawan, kami dah blacklist tahun 2010 lagi saya dah blacklist. Sebab cuba buat perniagaan yang kami tak faham. Kami nampak orang ramai buat jual kain, jual baju, kami buka butik dekat Pertama Kompleks. 6 bulan je jahanam. Nampak tak? Hutang hampir 300,000. Dah lah loan, habis duit simpanan.
Kan? Masa tu saya fikir satu je, sampai bila-bila lah, sampai ketua lah, saya memang akan bayar hutang, saya tak tahu bila habis. Stres tak? Stres. Kan? So, kadang-kadang tu saya cakap, kita bila dapat peluang, kita cakap, oh kita busy. Betul tak? Tapi sebenarnya kita busy, kita duduk tempat kat mana? Masih lagi tempat yang sama. Betul tak? Betul. Kan? 10 tahun bekerja, yes. Dah 10 tahun ada pengalaman, silakan duduk, tak apa. Kan? Gaji berapa? Mungkinlah sekarang ni ada kenaikan gaji 15%. Seronok tak? Siapa yang kerja kerajaan? Seronok kan? Tapi untuk dapat pada tahap tu, mungkin dia perlu tunggu 10 ke 15 tahun. Betul tak? Sebab tu kawan-kawan, saya nak cadangkan pada kawan-kawan, cuba kita tambah satu lagi. Mungkin kita selesa dengan apa yang kita ada, tapi kita tambah satu lagi. Contoh sekarang kan, macam saya cakap selalu ulang dan ulang, sebenarnya kita dalam era teknologi yang sangat laju. Betul tak? AI. Ramai tak yang kata, oh AI baguslah, AI boleh membantu. Betul tak? Betul. Ramai yang kata macam tu. Tapi sebenarnya, ni kita tengok video ni sama-sama. Ini menakutkan. Lelaki yang dianggap sebagai pencinta dan Tuhan AI baru saja berhenti kerja di Google dan membandingkan karyanya dengan pencinta bom atom. Jeffrey Hinton ialah orang yang membantu membuka jalan kepada semua model AI seperti ChatGPT. Tetapi kini dia mengatakan bahawa sebahagian daripada dirinya menyesal dan beliau sendiri takut dengan ciptaannya. Dia sangat bimbang dengan kemajuan AI yang berfungsi dengan lebih pantas daripada yang dijangka. Dia percaya bahawa kita mungkin akan memasuki era di mana AI akan membanjiri internet dengan foto, video dan teks yang palsu. Oh ya, jangan lupa 300 juta pekerjaan akan diambil alih oleh AI sebelum tahun 2030. Anda rasa kerja anda selamat ke? Tak kiralah peguam, doktor, HR dan juga YouTuber, semua akan diambil alih oleh AI tidak lama lagi. Persoalannya adalah ini, patutkah kita menangguhkan AI atau biarkan ia berjalan liar? Okey, dia kata patutkah kita biarkan? Kita boleh kawal tak? Tak boleh kawal. Apa yang kita boleh kawal? Diri kita. Sebab tu kan, tadi ada datang ke sini sebenarnya kita nak tengok satu peluang yang kita boleh buat persediaan, sama ada kita ada plan B ataupun kita nak jadikan dia plan A. So, kebanyakan orang dia kena cari apa dia? Exit plan. Dia nak cari exit plan. Apa peluang untuk keluar? Macam saya 2020, saya kena cari exit plan. Apa yang saya nak buat? Apa yang saya nak cara supaya saya keluar daripada keadaan yang mungkin agak tak okey kepada yang lebih okey. Kan? Sebab tu kawan-kawan, kan, hidup kita memang kena ada pilihan. Mesti tahu memilih dan bijak memilih. Betul tak? Adakah kita memilih untuk terus dikerjakan ataupun kita yang mula kerjakan diri kita sendiri? Kan? Okey, nak buat bisnes. Sebab tu kawan-kawan, kadang-kadang kita nak buat bisnes ni kita banyak sangat kita tengok orang, kita ikut trend, terlalu ikut trend. Orang tu buat ni, dia best lah, dia buat untung, tapi kita tak tahu di sebaliknya macam mana. Sebab tu, konsep ataupun bisnes, macam-macam bisnes ada kat luar. Contohnya yang paling famous sekarang adalah online business. Betul tak? Betul. Online business, Lazada, Shopee sebenarnya memang best. Ramai orang yang memilih untuk bisnes ni secara part time ataupun full time. Kenapa? Sebab apa? Dia tak perlu ada platform. Dia tak perlu ada kedai. Betul? Dia perlu ada platform dan dia boleh jangkauan pelanggan dia terlalu luas. Kalau kita buat kedai, kita kena fikirkan kawasan tu ramai orang ke tak, tempat tu ramai orang lalu ke tak, betul tak? Ramai nak kena sediakan parking tak? Sekarang dia tak perlu fikir. Jadi sebenarnya apa konsep bisnes ni? Konsep bisnes ni adalah dia, contoh Shopee. Shopee ada produk tak? Tak ada. Tak ada. Shopee tak ada produk. Tapi kaya tak token Shopee? Kaya. Dia ada kedai tak? Tak ada. Tak ada. Dia hanya buat bisnes dengan membina rangkaian. Dia hubungkan rangkaian pengguna dia ataupun rangkaian dia punya pelanggan dia kepada orang yang jual produk. Dia buat satu aplikasi. Aplikasi ni untuk mengumpulkan semua rangkaian pengguna dia untuk guna produk. Nampak tak? So, dia untung tak? Untung. So, sebenarnya kalau kita faham, sebenarnya itulah Amway. Amway sejak tahun 76 lagi dah ada dekat Malaysia, dan tahun 1959 telah ditubuhkan di US. Kita tengok apa konsep bisnes dia? Sebenarnya konsep bisnes Amway ni sebenarnya kita hanya membina rangkaian dan Amway sediakan produk, kedai, perkhidmatan. Itu yang kita buat. Sama tak? Sama tak? Sama. Kadang-kadang kita fikir yang tadi, yang ramai kita persepsi kita tadi, persepsi adalah cari orang, jual barang. Yes, ada tak bisnes dekat luar yang tak jual barang, tak cari orang? Tak ada.
Ada ke tak? Tak ada. Even kalau kita jual makanan kucing, kita buka kedai makanan kucing, adakah kucing datang beli? Tak, orang. Tak. Orang yang datang beli, betul? Jadi buang persepsi, tukar persepsi hari ini. Sebab Amway, bisnes dia sangat mudah. Bila saya faham pada tahun 2020, bisnes ni sangat mudah, rupanya baru saya menyesal. 5 tahun saya bazirkan masa saya berfikir dan terus berfikir, menidakkan apa yang betul. Nampak tak? Disebabkan apa? Disebabkan kita tak faham je. Hari ini saya dah faham. Akhirnya dalam masa 2020 saya start, 2022 saya capai diamond, pendapatan saya meningkat kepada 700,000 setahun. Best tak? Best. Dengan hanya tukar Mindset. mindset je. Tukar cara berfikir. So, inilah networking business. Kita membina rangkaian. Kawan-kawan, contoh bisnes konvensional dekat luar. Banyak tak bisnes konvensional dekat luar? Banyak. Kan? Contohnya kita tengoklah kan. Kalau satu-satu produk dia mesti ada kilang, betul? Dia ada kilang kan? Dia ada kilang, dia ada wakil tunggal, dia ada pemborong, peruncit, barulah last kali customer. Itulah rantaian dia. Kalau yang belajar bisnes mungkin faham lah supply chain kan? Kan rantaian ni dia tak boleh terputus salah satu. Katakanlah kita dekat sini. Kita dekat sini. Katakan kilang stop. Dia tak nak buat produk dah. Apa jadi? Bisnes ada kita? Tak. Tak ada. Dan anda tahu tak, setiap rantaian ni, setiap peringkat ni dia katalah untung 20%, 20%, 20%. Kan? Dan siapa yang bayar semua kos ni? Customer. Pelanggan lah yang kena bayar. Kita lah. Kita mungkin dekat sini. Kan? Tapi dalam Amway kawan-kawan, sebenarnya kita adalah Amway Business Owner. Kita adalah pemilik kepada perniagaan ni. Ramai kata tadi produk mahal, betul tak? Betul. Barang Amway Mahal. sebab dia tak memiliki bisnes Amway. Betul tak? Walau mahal mana sekalipun, tapi kalau kita memiliki bisnes tu, produk tu jadi murah tak? Okey, itu nanti saya akan tunjukkan demo. Okey, so kita dengan Amway sebenarnya, Amway dekat sini, Amway yang buat produk, Amway yang sediakan produk, Amway yang buat kajian tentang produk, kan? Amway yang sediakan ladang dia sendiri, dan kita hanya buat apa? Kita direct dengan kilang Amway ataupun Amway dan terus pada pelanggan. Perlu tak ada benda ni semua? Tak. So 60% tu saya punya? Kita punya. Perlu tak kita ada kedai? Tak perlu. So ini yang kita kena faham. Contoh, ramai tak sekarang yang buat konsep bisnes yang kata kalau ada bisnes mesti ada produk, aku kena jadi founder, buat produk sendiri. Ada tak? ada. Ramai orang buat macam tu kan? Tak salah, betul. Tapi kita tengok contohlah, kita orang tu kat sini kita founder, lepas tu ada master stockist, lepas tu Stock agent, dropship apa semua kat sini, barulah sampai ke pelanggan. Sama tak rantaian dia? Sama. Lebih kurang sama. Katakanlah founder ni nak ambil produk ke kilang, sebab founder ni tak buat produk sendiri, kilang yang buatkan produk tu dia. Betul. Dia ambil OEM produk. Betul? Betul. So, apa yang berlaku? Katalah kilang stop. Apa jadi pada founder? Stop, tak ada barang. Habis. Buat balik benda baru. Start balik dengan new brand. Katakanlah alah kilang okey lah, kilang okey, tapi kilang ni pula dia tak ada ladang sendiri, dia tak ada raw material sendiri, betul? Betul. So dia ambil daripada mana? Katakanlah dia ambil daripada China. Contoh dia ambil raw material daripada China, Thailand. Tiba-tiba jadi macam 2020, Covid tutup semua. Apa jadi? Tak Boleh tak bisnes jalan? Tak. Semua mati, betul? Ya. Semua mati. Tapi dalam Amway, rantaian, ladang, kilang, semua Amway punya sendiri. Semua dia kawan. Sebab tu Amway boleh bertahan sehingga berapa tahun dah sekarang? Kat Malaysia hampir 50 tahun, dekat dunia hampir 70 tahun. Okey. Nampak tak? Nampak. Jelas tak? Okey. So sekarang ni kita tengok pula kan, apa sebenarnya kita dalam bidang direct selling, sebenarnya konsep ni sebenarnya dah lama dah ada, dah wujud, dan potensi market dia sangat sentiasa berkembang dan berkembang. Kita tengok dekat Malaysia sahaja pada tahun 2020 nilai jualan atau nilai pasaran direct selling 25.7 bilion. Dijanggarkan pada tahun 2027 boleh mencapai sehingga berapa? 30 bilion. 30 bilion. Besar tak? Besar. Potensi dia. Itu dekat Malaysia. Kalau dekat dunia? Kita tengok. Dekat dunia, potensial dia boleh berkembang sehingga 479 bilion US dollar. So ini potensi market. So kawan-kawan, ini yang kita kena nampak. So kita tengok Amway sendiri sekejap.
Kan? Kenapa Amway? Kenapa bukan direct selling lain? Kenapa bukan way lain dekat luar? Banyak tak way lain dekat luar? Banyak. Kan? Tapi hari ni anda kena pilih Amway. Amway. Okey, Amway ni kawan-kawan dah lama dekat pasaran. Sejak ditubuhkan tahun 1999 lagi, Amway dah berkembang pada 100 buah negara dan dia ada lebih daripada 900 saintis. Dia tak gunakan saintis luar, dia hire saintis sendiri. Mahal tak bayar saintis? Mahal. Mahal. Dan anda kena tengok, dia ada makmal sendiri, lebih daripada 75 makmal yang berteknologi tinggi. Dia ada ladang organik sendiri seluas 6,700 hektar di seluruh dunia. Hebat tak syarikat ni? Hebat. Hebat kan? Ini contoh lagi. Dia ada staff sendiri. Dia ada lebih daripada 15,000 staff seluruh dunia. Dan nampak tak? Sekarang ni produk Amway yang ada dekat Malaysia sahaja lebih daripada 400 ataupun 500 produk. Tapi dah ready dah 1,000 patent lagi untuk keluar. Oh, yo. Dan semua produk-produk Amway adalah dipatentkan. Nampak tak? Okey, dekat Malaysia pula, apa hebatnya Amway Malaysia? Ditubuhkan 1976 dan dia adalah pengasas kepada Direct Selling Association of Malaysia. Maknanya Persatuan Direct Selling Malaysia ditubuhkan oleh siapa? Amway. Amway. Di dalam tu ada Koway, ada apa lagi? Macam-macam Causeway. lah. Causeway lagi? Way banyak kan? So, kawan-kawan, dan pasaran Malaysia adalah pasaran ke-6 terbesar di dunia. Keenam. Hebat tak negara kita? Bagi tepukan sikit Amway Malaysia boleh? Tak semangat? Okey, so anda kena tahu juga dan ini dia. Sejak tahun 1996 lagi Amway Malaysia disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia dalam kaunter patuh syariah. Betul. Tak ada orang tahu, ada tak yang tahu kat sini? Tahu. Yang tahu dah lama banyak kali dia datang, dia tahu lah. Tapi yang first time, iya ke? Kan? Dan antara pemegang saham Amway di Malaysia adalah apa? SB. Siapa simpan duit dekat SB? Tanpa sedar sebenarnya kita ambil amount apa tu dividen daripada SB. Nampak tak? Nampak. Kan? Okey? Dan Amway adalah direct selling nombor 1 di dunia sejak tahun 2012 lagi. Kan? Kita tengok, nak kenal tak? Syarikat-syarikat kita tengok 2022. Kenal tak ni? Kan? Kita nampak kan? Kita kenal. Ni ada Amway lain. Ni ada kan? Okey. Dan 2023 sekali lagi Amway mencapai adalah direct selling nombor 1 di dunia. Dan anda kenal ini bukti dia yang saya kata tadi tersenarai di papan utama. Anda boleh cek sendiri di dalam Security Commission. Syarikat hebat tak? Hebat. Hebat saja. Okey? Okey. Dari segi produk. Produk macam mana pula? Amway adalah pengeluar produk, rangkaian produk yang berkualiti tinggi di penjara dunia. Lebih daripada 450 produk dekat Malaysia sekarang. Lebih lagi. Kan? Dan kebanyakan produk-produk Amway adalah nombor 1 dari segi jualan di dunia. Ini saya cakap tadi. Nutrilite adalah satu-satunya jenama yang ditanam sendiri, yang dituai sendiri, diproses sendiri dan dikilangkan sendiri oleh Amway. Amway. Kalau lain-lain ada tak? Kebanyakan juga banyak yang keluarkan vitamin tapi dia tak ada ladang, dia tak ada kilang. Jangan risau, kita ada sijil halal yang dipengaruhi sah oleh JAKIM. Okey? So, nampak? Produk bagus tak? Syarikat? Bagus. Okey. Produk? Bagus. Okey. So, sekarang kita tengok business plan. Ini produk yang paling mahal. Kawan-kawan, ada tak satu bisnes you boleh dapat 14 pendapatan? Tak ada. Ini yang saya terperanjat dan terkejut 2020 dulu. Baru saya faham, Amway ada 14 pendapatan. Sebab tu bila kita dah mula faham, dah mula kenal, kita baru jatuh cinta. Betul tak? Betul. Tak kenal maka Tak cinta. tak cinta. Kan? So, dan yang paling best, pendapatan dah banyak. Perniagaan ni boleh diwariskan. Kan? Boleh diwariskan. Ini bukti dia. Nampak tak? Kan? Kita penat-penat, kita kerja mungkin 30 tahun sebagai pengarah, penolong pengarah ataupun dekat apa saja dekat luar, tapi kita boleh wariskan tak pekerjaan kita pada anak kita? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh jadikan Amway mungkin part time dulu, perlahan-lahan, satu hari nanti dia berkembang tak? Kalau kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah kita boleh wariskan perniagaan ini kepada Anak generasi yang akan datang. Okey? Ni bukti dia. Dah meninggal pun masih dibayar. Kalau orang kata Amway kena cari orang jual barang, dia tak cari orang jual barang dah. Tapi pendapatannya sentiasa meningkat. Kenapa? Sebab konsep bisnes adalah kita membina rangkaian dan seluruh rangkaian yang kita bina adalah milik kita, bukan milik Amway. Sebab di dalam Amway kita kena faham kita adalah apa dia? Amway business owner. Kita bukan agent, kita bukan stockist, kita bukan dropship. Kita adalah Amway business owner. Jadi terapkan, tanamkan dalam hati anda, anda adalah pemilik bisnes Amway. Okey? Boleh? Boleh. So
Ada soalan tak? Ada soalan? Syarikat dah bagus, produk dah bagus, business plan pun dah bagus. Apa lagi yang kita nak? Betul? Kadang-kadang terlalu banyak berfikir pun kita akan start. Kawan-kawan, 14 pendapatan yang saya cakap tadi tu, ni dia. Nampak tak? Dengan satu bisnes kita ada lebih pada 14 pendapatan. Okey, nak tengok demo tak? Ramai orang kata produk MW mahal kan? Tapi sebab dia tak kenal produk MW, sebab tu dia kata mahal. Boleh? Nak tengok demo sama-sama? Ha. Okey.